Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, saya nak apply dulu. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi. Sama-samalah kita buat ni. Untuk kita, apa saya nak kata ni tadi? Kita recap dulu sebelum kita masuk pelajaran baru. Walaupun semalam tu saya tulis dekat pelajaran kita tu, kat kita punya poster tu kan, kita akan belajar frasa nama dan frasa sifat. Tapi sebelum kita masuk tu, kita ulang sedikit pelajaran kita semalam. Baik. Semalam kita belajar tentang bilangan jantina dan i'rab isim. Benda ni memang banyak jugalah. Jadi saya akan buat apa dulu? Okey, saya padam dulu yang semalam ni. Apa yang kita perlu perhatikan ialah ada maklumat apa? Kita tahu bahawa bila kita dah kenal isim, ada maklumat isim tu walaupun satu kalimah, kita nampak ni kan satu kalimah. Tetapi macam muslimah ni satu kalimah, muslimuna ni satu kalimah. Jadi satu kalimah ni kalau dalam isim, satu kalimah boleh memberitahu kita dia ada 3 maklumat. Maknanya macam mana? Okey, katakanlah satu isim tu isim kan? Perkataan ni isim. Jadi ada 3 maklumat tu maksudnya apa? Satu kalimah tapi ada tanda-tandanya yang memberitahu kita bentuk isim. Memberitahu kita bentuk isim dan kemudian jantina isim dan juga apa tu? Bilangan. Bilangan isim. Jadi kalau kita faham konsep ni, maknanya satu perkataan dalam Quran tu, kita nampak satu kalimah. Isim bila kita kata isim, kita dah kenal isim. Kita tahu bentuknya. Maknanya bentuk dia tu sama ada dia kata nama am ataupun kata nama khas. Segi istilah, kalau kita tak ingat, tak apa, kita biar dulu. Yang penting kita ingat dia punya konsep tu. Maknanya satu perkataan tu kita boleh tahu. Bentuk dia apa? Okey, bentuk ialah khas. Apa tanda dia? Jadi biasanya ada alif lam kalau khas. Jadi kalau am ni maknanya tiada alif lam. Macam tu. Kalau dia lagi adalah perkataan-perkataan lain yang memang dia tu bentuk dia khas, memang sedia ada macam tu. Tapi ni yang umum. Ini perkara yang umum. Dan kita dah buat ni, semalam saya ada bagi diagram tu kan. Jadi kita fokus yang dalam jadual semalam. Ya. Jadi jantina pun macam tu juga. Maknanya dia ada 2 jantina. Lelaki dan perempuan. Lelaki, perempuan. Kalau yang lelaki ni biasanya itu yang asal. Maknanya dia yang orang kata default. Default dia. Tak ada tanda apa-apa. Tapi kalau yang perempuan ni maknanya biasanya. Bukan sentiasa. Tapi biasanya ada ta marbutah. Ta marbutah ni ta bulat. Ataupun kalau kita wakaf bunyi dia jadi ha. Itulah benda yang kita boleh ingat. Ya. Yeah? Lepas tu dia ada bilangan. Bilangan pun ada juga maklumat bilangan. Bilangan ni dalam bahasa Arab satu isim ada yang menunjukkan 1, ada yang menunjukkan 2. Ada tanda. Maksudnya ada menunjukkan tu apa? Ada tanda yang menunjukkan dia banyak. Ada yang ada yang tak ada. Tapi konsep dia tu
bila kita dah tahu benda ni, kita akan lebih peka kepada perubahan, pada tanda-tanda tambahan tu. Okey? Jadi kalau bilangan satu biasanya yang asal, yang satu ni adalah yang asal. Jadi yang kita sama juga default biasanya. Jadi yang kita perlu lihat tu bila dia dua. Bila dia dua. Dua ni selalunya macam mana? Ada tambah ni kat belakang. Ni. Ataupun ini. Konsep dia macam tu. Ini yang kita perlu ingatlah. Ingat sikit. Ni. Boleh? Itu contoh. Baik. Yang ketiga pula, ada lagi satu bilangan yang ketiga. Bilangan yang ketiga ni, dia ada tanda. Okey, tapi sebelum kita pergi situ, kita pecahkan dulu. Saya jadi ambil di sini, saya pergi di ni, saya bawa ke bawah Saya bawa ke bawah. Jadi dia macam mana? Bilangan. Bila kata mengikut bilangan, maknanya ni bilangan yang ambil yang tiga. Yang tiga, tiga. 3 plus. Jadi kalau 3 plus, 1, 3 plus ni jamak untuk lelaki. Jamak lelaki. Muzakkar salim. Dan dia ada pula untuk perempuan. Jamak mu'annas salim. Mu'annas salim. Tu tak perlu. Kalau tak ingat nama dia tak apa. Jadi kita jangan susah hati. Ada orang dia dah tahu, Alhamdulillah. Ada orang belum tahu, Alhamdulillah. Jadi fahamkan konsep yang asas ni dulu. Kemudian ada lagi satu, jamak taksir. Okey. Dari segi jamak lelaki ni, biasanya diakhiri belakang dia tambah una. Una. Satu, macam tu. Una. Apa-apalah perkataan yang sebelum tu kan? Ada una. Ini yang biasa, yang lumrah dia. Jangan kita cerita yang exception. Kita cerita yang umum je, yang paling banyak je dalam Quran. Ataupun boleh juga jadi ina. Ina bukannya ni, bukan ini, bukan ina. Jadi bersambung macam tu. Kalau yang ada waw nun baris fathah ni memang menunjukkan jamak lah. Cuma kalau dia isim, kalau dalam kaedah nahwu ringkas dia warna hitam. Kan? Dia tak. Lagi satu lagi perkara yang kita boleh ingatkan, di awal dia ni bukan ya atau ta. Bukan ya, bukan juga ta. Dia tak boleh ada ya dengan ta. Kalau ada ya dengan ta, dia dah jadi lain. Kita bukan, macam mana saya nak buat ni? Okey, ni bukan ya atau ta di awal ni. Kalau jamak. Tapi yang ina ni memang tak ada. Dalam buku kita tulis ni apa? Una. Bunyi dia tu. Ini ina. Kalau dua tadi, ani. Ingat lagi? Ani. Ataupun aini. Bunyi tu. Kalau jamak yang perempuan pula, daripada dia tadi ada ta marbutah, dia jadi tambahan dekat belakang dia ialah alif ta. Dia dekat depan. Lepas tu ada alif ta. Buku kaedah Mak Ji. Masih buku kaedah, cumanya saya buat dekat sini je. Saya orang kata saya ulang balik. Saya nak buat rumusan daripada pelajaran semalam. Muka surat berapa? Maudah boleh tengok kan? Yang ni. 20. Berapa? Dah. 20. Yang bilangan tu Maudah, yang table. Okey, jadi alif ta. Sekarang kita cuma tengok tanda dia je. Okey, jadi kalau macam ni macam mana nak terjemahkan? Itu yang semalam kita belajar tu . Okey, kalau ada alif ta, ini menunjukkan jamak. Jadi kalau jamak lelaki ni kita terjemahan kita ialah
kita tambahkan. Jadi orang-orang yang dot dot dot. Dot 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 ni sama lah ni. Dot 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 ni ini. Ataupun kita boleh terjemah juga sekalian. Dot dot dot. Atau kita boleh juga terjemah para dot dot dot. Macam tu. Itu terjemahan dia. Bila kita nampak tanda tu, oh macam ni terjemahan dia. Yang ni kita nampak alif ta ni, oh begini. Terjemahan dia macam mana? Okey, terjemahan dia ialah kalau perempuan ni kita terjemahkan beberapa. Boleh. Kita boleh buat macam tu. Dot dot dot. Ataupun kita terjemahkan, kita gandakan. Gandakan perkataan itu. Gandakan kalimah. Maksudnya kalau samawat, gandaan dia apa? Dia langit, gandaan dia petala langit. Ikutlah bahasa kita pula. Ya. Baik. Jamak taksir ni yang semalam rasa saya banyak yang confusekan di sinilah. Jamak taksir ni rupa dia macam satu. Jadi tu yang kadang kita tak boleh nak kenal. Jadi dia sebab apa? Dia tiada formula. Tiada formula. Maknanya kita tak boleh nampak. Kita kena tengok kamus. Kena rujuk kamus. Tapi senangnya kita kan ada Al-Quran. Dalam kita kan nak terjemah Quran. Jadi yang Quran tu yang kita kena familiar je. Kita kena jumpa yang banyak. Itu nanti kita akan tengok dalam kosakata. InsyaAllah. Kosakata kita selalu jumpa, oh kita dah tahu ini jamak taksir, ini jamak taksir. Jadi dari segi terjemahan buat macam mana? Sama juga. Terjemahannya kita gandakan. Ya, gandakan juga. Okay, dapat tak? Boleh ke? Ini membantu tak? Dari segi dari segi i'rab dia pula, i'rab dia tu memang apa? I'rab dia tengok pada baris. Okey, kalau una ni marfu'. Ini kita tak boleh buat apalah, kita kena rujuk semula kepada kita punya jadual. Okey, yang bunyi una ni marfu'. Kalau bunyi ina mansub untuk yang gamai ni. Okay, tengok kat table ni kita zoom out. Kadang-kadang kita memang kena tengok semua sekali. Kita tengok kalau duaan, dia bunyi ni macam mana. Kena sebut. Quran ni kita sebut. Kita baca Quran tak boleh baca dalam hati. Macam kita baca bukan tak boleh, bukan tak boleh salah ke gitu, bukan. Tapi untuk kita dapatkan kita nak mendengar tu, kita nak peka tu, kita tengah belajar ni, kita sebutlah, kita kena sebut. Kalau kita nampak macam ni, kita dah tahu makna dia. Biasanya kita cuma tahu Islam, Muslim. Sebab perkataan dia dah banyak dalam bahasa kita. Ini pun kita nampak ni, kita tahu Muslim ni kot. Tapi sebab kita belajar Nahu, kita melihat dengan lebih tepat lah. Maknanya bukan sekadar Muslim. Muslim ni boleh kita kata kosakata. Tapi apa maksud dia? Kalau di baris depan kalau di baris depan maknanya dia ni marfu'. Terjemahan dia kalau kita tengok macam ni tak ada penambahan apa-apa, seorang Muslim. Kalau ada tambah bunyi dia dah lain. Muslimani, dua orang Muslim. Macam itulah. Tapi kalau bunyi dia lain juga. Muslimuna, ini dah bukan maksud satu, bukan maksud dua. Maksud dia lebih daripada tiga. Muslimuna. Jadi kita punya terjemahan tu yang kita kata kena tambah. Orang-orang yang Muslim ke, sekalian Muslim ke, para Muslim ke. Macam tu. Dah menunjukkan ramai. Bila dengar tu tahu ni ramai. Macam itulah. Dari segi baris, kita tak akan nampak efek baris tu melainkan bila kita melihat dia dalam ayat. Dari segi terjemahan, sama juga. Seorang Muslim, dua orang Muslim, ramai-ramai Muslim, sekalian Muslim. Macam tu. Ya? Itu yang konsep tu. Okey, dapat? Boleh? Teacher, Ya. Assalamualaikum. Apa difference between Muslimun, Musliman, Muslimin? Macam mana? Apa difference antara yang tiga-tiga tu? Muslimun, Yang ni ke? Kalau Man, pada ni. Orang, Tengok skrin tak? Tengok skrin tak? Ya, tengok Okay, saya screen. tengah buat. Betul ke? Saya faham macam ni. Ni ke? Satu, Satu, dia ada tapi di bawah ni. mansub, Muslimun, mansub, majrur, Musliman,
muslimin. Apa difference dia? Okey, difference dia, satu bunyi dia pun tak sama kan? Ya, Tetapi kita Ah. tidak melihat beza dia tu melainkan bila kita nampak dia dalam ayat. Maknanya bila dia marfu', kedudukan dalam ayat dia berarti dia tu fokus ayat lah, subjek, biasanya dia subjek ataupun dia tu cerita ataupun dia khabar. Maknanya kalau tak ada dia ni tak ada cerita. Macam tu. Dalam ayat tau, dalam ayat. Ini kita nampak dalam satu kalimah, kita tak nampak benda tu. Bayangkan macam ni, kalau dalam Quran, kan kita tak ada huruf besar, huruf kecil contohnya kan. Kita kena berpandukan baris ni. Macam mana kita nak tahu ini adalah subjek cerita tu? Maknanya macam mana kita nak tahu ni adalah objek dalam ayat tu? Faham tak kalau saya cakap subjek objek tu? Ya. Faham. Macam dalam ayat, contohnya saya seorang Muslim. Bayangkan macam tu, saya seorang Muslim. Apa dia punya benda dia? Marfu' dia siapa? Saya. Saya. Macam itulah. Jadi saya seorang Muslim. Jadi Muslim tu pun akan marfu' juga. Ana muslimun. Macam tu kita nampak apa? Ana muslimun. Lepas tu, dia ni nanti kita akan belajar lebih lanjut dari segi peranan ni dalam modul 2. Okey. Pada awal-awal modul 2 tu kita dah cerita dah benda ni. Kepentingan dia. Tapi objektif modul 1 ialah kenal kalimah. Maknanya kita kenal. Ni kita kenal ni. Kita kenal maksudnya ini kenal ni 2. Ini 2. Ini kita kenal apa? 3 plus. Macam tu. Kita kenal lepas tu kita boleh terjemah. Yang tu dulu. Okey? Okey. Dan setakat ni kita cuma kenal, marfu' tanda dia dhamma. Mansub tanda dia dhamma fathah. Majrur tanda dia kasrah. Jadi apa penyebab dia tu ada sikit, kita dah belajar sikit je. Tapi yang maknanya kita belum belajar betul-betul lah ke dalam modul 1 ni, kita tak nampak ni. Sebab kita cuma melihat dia dalam satu kalimah. Memang kita punya tujuan kenal kalimah, boleh terjemah kalimah. Tu je dulu. Jadi kalau saya kata ana muslimatun, kita terus tahu yang bercakap tu perempuan. Maknanya dalam Quran, itulah kalau cerita dalam Quran. Saya seorang wanita Muslim. Yang saya tu tak ada, tapi muslimatun, saya seorang wanita Muslim. Macam itulah. Tak. Tu mana dapat wanita? Kadang-kadang saya dapat soalan macam tu kan. Semalam ramai yang tanya macam tu. Mana dapat wanita? Ada tamarbuta. Macam mana dapat itu? Sebab ada alif lam, ada gitu. Benda itulah yang itu kita belajar nahwu tu kita kenal. Okey, semalam ada juga yang bagi tahu kat saya. Maknanya kita nampak ni kan. Kita nampak ni semua yang dalam contoh ni semua dalam bentuk ada tanwin ataupun tak ada alif lam. Jadi kat situ terconfuse sekejap, dah terlupa kat mana dia. Okey, yang tanwin dengan ada tanwin atau tak ada tanwin tu ialah di sini. Dia sama ada dia am ataupun dia khas. Kalau dia ada alif lam, dia adalah kata nama khas. Jadi tu je yang tu. Okey, ni tadi kita kat sini. Bentuk tu. Jadi tak kisah. Kalau kata contoh perkataan tu, dari segi isim tu tadi kita dah jumpa. Kan? Kalau contoh kita ambil yang perempuan ni, kita ambil jamak perempuan. Contoh, zulumatun. Zulumatun. Kalau zulumatun maknanya dia am. Jadi sekarang az-zulumatu. Ramai. Jadi tadi banyak, maknanya banyak sebab dia bukan orang kan. Tapi dia ada tambahan alif lam. Ni bentuk dia. Kalau jantina tadi, lelaki perempuan, kalau perkataan ni jarang jumpa dalam Quran, ada juga. Kalau lelaki perkataannya ialah, okey saya gunakan warna lain sikit ni. Saya guna warna merah ya. Maksudnya contohnya kalau dia satu, zulmun contohnya. Zulmun. Kalau dia perempuan pula, dia jadi zulmah. Contohlah. Ni contoh. Perempuan. Kalau satu tadi,
lelaki perempuan dia tu yang saya kata tu, macam benda tu kita tak perlu, bukan kita yang nak kena bina perkataan tu, tapi kita belajar dalam Quran, kita tengok, kita kenal. Ini satu kedua melalui tanda-tanda yang kita belajar pada hari semalam dan juga hari ini. Jantung perempuan ke lelaki. Jadi memanglah banyak information tu. Sebab apa? Satu kalimah ada banyak benda nak kita nak decipher tu, kita nak tengok. Alhamdulillah, kalau kita tak dapat semua pun kita dapat sebahagian. Betul? Tapi hari ni dah nampak tak? Okay, betul tak Datuk Sri? Jadi kalau yang ada alif lam dengan tak ada alif lam tu, itu je beza dia. Sama ada dia nakirah ataupun dia makrifah. Dalam contoh kita buat semua nakirah. Tapi kalau tengok dalam Quran, ada yang nakirah, ada yang makrifah, macam itulah. Baik. Ada soalan lagi? Dan semalam pun kita dah buat latihan. Ada siapa-siapa nak bertanya tentang latihan ni? Tak ada Okey, sekarang ni kita tengok dalam bentuk satu je kalimah. Macam tu yang saya kata tu, kita perhatikan information dia macam kat bawah ni. Ada beberapa maklumat. Satu kalimah ni tapi ada cerita tentang bentuk dia, jantinanya, bilangannya dan juga i'rab dia. I'rab ni mungkin kemudian sikit. Kalau macam belum faham juga tak apa. Don't beat yourself up, orang putih kata. Jangan kita macam menghukum diri kita lah. Kita berdoa, kita relax je, tak apa, insya-Allah. Sebab Allah berfirman dalam surah, kita ni istiqamah belajar ramai hari ni dalam grup WhatsApp tu cakap-cakap kata-kata motivasi ya, Encik Saziman, Suri Tajuddin tolong buatkan lagi apa reiterate apa yang Encik Saziman kata tu. Dan semalam Hezi pun ada, Puan Hezi ada kongsi benda-benda macam tu. So remember Allah pun sebut perkara tu dalam surah 75. Saya rasa saya dah cerita ayat ni. Tapi cerita lagi tak apa kan? Tak apa. Okey, surah 75 kan. Dia kadang-kadang kalau kita nak kita tergesa-gesa ataupun kita tergesa-gesa tu memang normal bukan tergesa, maksudnya kita macam bimbang, tertinggal, takut tercecek. Rasa macam 20 hari je ustazah ni kelas 1 jam je. Saya ni pula macam perlukan masa yang lama. Jadi Allah berfirman, ini ketika ayat turun kan, Nabi SAW sendiri pun macam kita juga masa mula-mula terima tu. Dia dalam keadaan kita kata kita ni pergi sekolah, tapi Nabi SAW tak pernah pergi formal education, kan, tak ada. Dari bahasa Arab ke apa ke, dia tak tahu baca, dia tak tahu tulis sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam pada tu mestilah risau bila cikgu cakap, mungkin cikgu tercakap laju ke macam saya lah, tercakap laju, terdiam aja, kita dah tertinggal kat belakang. Jadi bila cikgu kita laju sikit. Tapi Allah menegaskanlah macam ni. Kita cuba ambil semangat daripada ayat ni disebutkan, cuba Bazil bacakan sampai ayat 19. Surah 75 sekejap Surah 75 Surah Al-Qiyamah ayat 16 hingga 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع بيانه. Jadi Allah berfirmanlah kepada Nabi SAW, janganlah engkau gerakkan dengannya akan lidah bagi engkau supaya engkau bersegera kepadanya. Bukan bersegera yang nak apa, nak tergesa-gesa lah, supaya engkau cepat kepadanya. Maknanya apa? Janganlah baca cepat-cepat, jangan gerakkan lidah pantas-pantas. Maknanya dia kalut dalam arti kata lain. Tu bahasa orang Kedah lah. Kalut, jangan pergi laju-laju. Hang tak sadok kalut lah, tak apa, relax, chill. Lepas tu disambung lagi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana.
Maknanya apa? Sesungguhnya, ni kita pun dah belajar. Ramai daripada kita dah tahu dah. Inna sesungguhnya, ala, Dan atas. Apa sama-sama dengan saya. Nah, kami, jam'ah. Ni jam'ah. Pengumpulan. Akan pengumpulan baginya. Wa dan bacaan baginya. Maknanya, maksud dia apa? Sesungguhnya atas kami, tanggungjawab kami, himpunan nak menghimpunkannya tu dan juga bacaannya. Biarlah, jadi apa tujuannya? Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka bila qara'na bacaan telah Bacaan. membaca oleh Telah. kami, telah membaca oleh kami akan akannya, maka ikutlah oleh engkau akan bacaan baginya. Maksud dia apa? Faham tak? Maka apabila kami telah baca, kami dah selesai membacanya, barulah ikut. Barulah ikut bacaannya. Jangan tergesa-gesa. Jangan race jangan kelang kabut. Cikgu baru baca sikit, kita baca sikit. Itulah kadang-kadang kita tak buat secara lisan, tapi otak kita tu. Kita dah, alamak kalau macam ni macam mana? Kadang-kadang kita teringatlah masa tu lah, kita teringat ayat yang lain lah, apalah. Ayat tu. Jadi bila benda jadi macam tu, tertinggal. Bila tertinggal, kita kalut. Kita jadi macam takut lah. Takut tertinggal. It's only natural. Benda tu normal. Benda tu lumrah. Biasa. Kalau tidak, Allah tak akanlah cerita macam ni kan? Maknanya siapa pun, pandai mana pun dia mesti akan ada melalui saat-saat macam ni. Nak berebut tu. Kalut. Risau. Lagi pula kalau banyak hal. Banyak urusan. Tumma inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas kami penerangan, keterangan baginya. Yang nak menerangkan tu tanggungjawab kami, Allah kata. Semua ni, kemudian sesungguhnya tanggungjawab kamilah, atas kamilah untuk memberi kefahamannya, nak terangkannya. Maknanya tak apa, take your time. Allah tak cepat, Allah tak lambat. Tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Terang hati. Terang hati belajar. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas kami, Allah kata, atas kami. Tanggungjawab dia. Tanggungjawab Allah nak bagi macam mana, nak bagi kita faham tu. Kalau kita belum faham, mungkin kita belum perlu pun faham. Wallahualam. Maknanya usaha kita tu ada. Kita terus saja buat. Ya? Jangan kelang kabut. Tu je lah. Tapi selalunya Allah kata manusia ni dia jadi kelang kabut. Pasal apa? Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ni cerita lain. Tak apa, kita fokus dulu kepada bahagian ni. Okey. Sekarang kita belajar satu kalimah. Kalimah baik, kalimah yang mana kita dah dapat, kita doa mudah-mudahan dapat retain, ya. Kita boleh ingat. Apa-apa pun kelemahan kita tu, kita mohon kepada Allah. Janganlah hukum kita dengan kelupaan kita, dengan kekurangan kita. Kita macam itulah maknanya. Kita terus doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Kalau ada soalan lagi? Rasa termotivasi tak dengan ayat daripada Allah tadi? Rasa tenang sikit tak? Ya? Zulmatun. Ya, Mak Haji. Ustaz. Sekejap, ada soalan daripada Mak Haji. Mak Haji kata apa? Zulumatun yang mana? Pada buku latihan Okey. Zulumatun, ni? Am. Betul. Tanwin tu am. Betul. Marfu' bila baris dhammah. Marfu' kalau baris dhammah. Tak kisahlah dhammatin ke dhammah ke, itu marfu'. Dhammatin pun marfu' juga. Dhammatin tu maksud dia apa? Dhammatin. Saya sebut tadi. Ya, kita cakap, kita selalu kata
Kita kata dhammataini. Kita selalu kata bagi depan, kita tak cakap dhamma. Kalau dhammatun maknanya satu lah, satu dhamma. Dhamma tu maksud dia muncungkan. Muncung. Bila kata dham tu. Dham, bidun dham, dham. Jadi dhammah maksudnya memuncungkan bibir kan. Lebih kurang loosely. Jangan tanya saya yang saraf tu kita belum belajar. Dhamma. Jadi sekarang Kak Makji dia tengok. Dia tambah ya nun. Bunyi dia jadi aini. Maknanya apa? Dua. Dua dhamma. Ni dua dhamma. Ni dua dhamma lah. Itu saya kata bahasa Arab macam bahasa kita kata dua tanda depan. Banyak kan? Dua tanda depan dah jadi 3 kalimah. Tetapi kalau bahasa Arab tu dia tambah aini tu. Terus nampak dua. Ingat hadis Nabi SAW, kalimatan tayyibatan. Betul kan? Kalimatan dia asal dia kalimah. Asalnya kalimah. Maknanya satu kalimah. Tapi bila dalam hadis tu sebut kalimatan tayyibatan, kalimatan maknanya dua kalimah yang baik. Dia mesti sama. Kalimatani. Tapi dia berhentilah wakaf. Selalu orang bersebut wakaf. Kalimatani tayyibatani. Maknanya dua kalimah yang baik. Yes. Dia macam tu Arab ni. Kalau banyak pula kalimat. Kalimat. Okey. Jadi dari segi bunyi, bagi yang selalu dah belajar tajwid ni kan, bila bunyi dia tu kalimah, maknanya dia satu. Kalau kalimat, maknanya banyak. Tu senang. Satu boleh buat. Fikir macam tu. Muslimatun. Muslimah satu. Perempuan. Muslimat. Maknanya banyak. Kalau berhenti tu ada bunyi ta, dah maksud dia jamak. Kalau bunyi ha, satu. Untuk okey. Ustazah, Ya. ya Rusnah ya. Ya. Assalamualaikum. Masya. Ni, can you show the flow chart lagi? Yang tadi ni. Ni. Okey. Yang tadi ni, the whole page. Yang ni dia bukan the whole page. Yang ni ke? No, yang bawah tu, yang bawah Okey. table tu. Yes, this one. Nak ambil gambar lah tu. I nak ambil gambar sebab this one macam good guideline. Okey, ni saya boleh beri kat dalam grup nanti. Saya bagi PDF terus. Boleh? Nanti saya bagi. All you need to do is ask. Yes. Sebab kadang-kadang saya tengok ada yang ambil gambar susah-susah lah kan. Sebenarnya kalau tanya saya bagi. Tapi saya nak bagi semua, takut banyak sangat. Dan ada orang tak perlu. Ada terus dah faham. Ni lepas ni I nak guna. Okey, nanti saya bagi. Okay. This Okay. is okay. I just already took photo. Dah ambil foto. Okey. Thank you. Okey, baik. Hari ni kita akan masuk topik baru. Kalau tak ada soalan lagi. Ni pula tadi kita tengok satu kalimah kan? Ni semalam kita tengok satu kalimah, satu perkataan, satu perkataan. Hari ni kita akan melihat pula macam mana kita nak terjemah frasa. Frasa apa dia frasa? Frasa, saya baca dulu yang ke bawah ni. Satu frasa. Bila sebut frasa, maknanya dia merujuk kepada satu perkara walaupun mempunyai dua atau lebih perkataan. Maknanya dia bukan lagi satu perkataan, tapi dia terdiri daripada dua, kadang boleh jadi tiga, kadang-kadang boleh jadi empat. Tapi benda yang diceritakan tu fokus dia satu je. Macam tu maksud dia. Jadi ada dua frasa yang kita akan belajar pada hari ini insya-Allah taala, frasa nama dan frasa sifat. Nama dia dalam bahasa Arab tarkib idhafi. Kalau frasa sifat tarkib wasfi. Maknanya frasa nama dan frasa sifat adalah gabungan dua atau lebih kalimah isim. Maknanya kalau kita tengok warna tu kita nampak warna hitam tu, dua, tiga, dekat-dekat. Jadi itulah frasa. Ya? Baik. Kita tengok dulu frasa ni.
Satu frasa dia merujuk pada satu perkara walaupun mempunyai dua atau lebih perkataan. Jantina, bilangan dan i'rab sesuatu frasa bergantung pada kalimah pertama frasa. Okey, kalimah pertama. Bentuk pula sama ada dia am ataupun khas bergantung pada kalimah terakhir frasa nama. I know kadang rasa is a lot ni. Macam banyak je aku nak ambil. Tak apa. Tengok pada jadual. Mari kita tengok jadual frasa sifat dahulu. Frasa sifat ni agak senang nak kenal. Dalam kita punya modul, kita tambah SIF. Okey, menunjukkan dia sifatlah frasa sifat. Okey, ada dua kalimah kan kita kata okey yang kita ambil yang basic sekali. Frasa sifat ni dia ada kalimah awal. Nama dia ni tak penting. Kalau boleh ingat alhamdulillah, kalau tak ingat tak apa. Kalimah awal Mawadah. Kalimah awal nama dia apa? Cuba sebut. Mausuf. Mausuf tu dalam bentuk ejaan yang macam itulah sod, bukan sin. Mausuf. Jadi sifat. Ini sifat. Dia ni kalimah awal dia tu mausuf. Kalimah akhir dia yang dikata sifat tu. Maknanya ada dua kalimah. Yakni dalam terjemahan kita tambah yang. Tambah yang. Buku tu, Mak Ji pakai buku mana? Mawadah boleh tolong Mak Ji? Ya, betul. Buku tu. Selepas daripada latihan tadi. Sebelah kanan. Okey. Mak Ji selalu tengok. Mak Ji ni tunduk je. Tak tengok ni. Ni. Mak Ji yang ni. Ni. Frasa sifat. Yang tu. Atas itu baca dia apa? Frasa sifat. Sekarang saya tengah ceritakan tentang frasa sifat. Baik. Ada kalimah awal dan ada kalimah akhir. Jadi kalimah awal tu kita nama dia mausuf. Lepas tu buat apa ni kalau kita tahu frasa sifat ni? Kita tahu dia ada dua kalimah. Jadi dalam terjemahan tu kita tambah yang. Kalau kadang perasan tak kalau kita buat semakan tu saya buat macam ni. Mak Ji, perasan tak? Dalam semakan kita kadang-kadang saya buat macam ni kan? Yang saya kata tambah. Itulah tambahan dalam terjemahan. Perkataan tu tak ada. Macam ni, kenapa tak ada? Setahu saya macam ni saya buat dialog kalau saya ni pelajar kan. Al-lazi tu maksud dia dah yang. Al-lazina pun maksud dia orang-orang yang. Tak ada pun perkataan yang tu. Ya memang kita tak ada dalam ayat tu. Tetapi ini adalah penambahan dari segi nahu. Bila ada dua kalimah, okey, macam mana kita nak tahu tu? Bila ada dua kalimah atau lebih, yang pertama kalimah awal tu ialah isim lengkap. Isim lengkap ni macam mana? Maknanya sama ada dia dengan tanwin ataupun alif lam. Faham tak macam tu? Maknanya kalau satu kalimah tu isim contohnya. Isim tu ada alif lam. Contoh Allah. Kan? Allah. Jadi kita tahu dia alif lam. Itu lengkap lah ni. Tapi ataupun dia ada tanwin. Tanwin perkataan apa? Tanwin tadi kadang bukan tanwin lah, tak semestinya tanwin kan. Maksudnya isim tu lengkap. Okey, contoh kalau duaan tu yang lengkap macam mana? Kalimatan contohnya. Bismillah. Kalimatan. Allahu Akbar. Tak cantik betul. Saya padam. Contoh kalimatan. Kalimatani. Ni dikira isim lengkap lah ni. Tapi dia nakirah. Sama ada dengan tanwin ataupun dengan nakirah. Yang kita panggil nakirah lah. Ataupun makrifah. Maknanya lengkap Kalimatani. Maknanya pertama. Dua lah. Kalau dari segi terjemahan, kita sebut terjemahan dia dua kalimah. Dua perkataan. Kemudian ada isim lengkap. Yang kedua, isim lengkap yang meniru baris, jantina, bilangan dan bentuk isim sebelumnya. Jadi itulah yang kita nampak ni. Oh, ni frasa sifat. Jadi contoh dia apa? Yang meniru tu? Yang meniru tu kita buat warna hitam. Ataupun kita buat samalah. Kalimatan tayyibatan.
Dia macam ni. Jadi dia sama. Apa yang sama yang tiru tu? Okey, satu di sini nakirah. Sebelah ni isimnya nakirah. Di sini pun nakirah. Yang ni pun nakirah. Sama. Nakirah apa? Am. Kan? Okey. Di sini bilangan dia 2. Sini pun bilangan dia 2. Ada check lah. Sama. Lepas tu apa lagi? Meniru baris. Akhir dia baris kasrah. Sini pun baris kasrah. Meniru baris. Lepas tu meniru jantina. Jantina pun sama juga tiru. Jantina. Pun sama. Tahu atas pula. Sorry. Boleh nampak ke? Boleh. Memang ni kena tengok je teacher tulis apa tu. Baris tu alif kan? Kalimatani, tayyibatani. Maknanya ni semua tiru. Jadi kalau kita nampak macam ni apa kita nak buat? Dia boleh jadi berturutan. Kalau macam ni berturutan lah. Kalimatani, tayyibatani. Jadi kita tambah yang. Itu yang kita maksudkan tu. Tambah yang di tengah-tengah. Jadi apa terjemahan kalimatani tadi? 2 kalimah. 2 kalimah. 2 kalimah. Tayyibatani. Baik. Yang baik. 2 baik. 2 yang baik. Macam itulah. Jadi bila jadi macam ni maksudnya kita dah tak payah letak 2 ni lagi. Tapi tambah yang. 2 kalimah yang baik. 2 kalimah yang baik. 2 kalimah, 2 baik. 2 kebaikan contohnya. Tapi ni bukan maksud 2 kebaikan. 2 kalimah baik. Ni sifat lah. Jadi dia sifat kepada 2 kalimah itu. Ni contoh. Okey, kita tengok contoh yang dibuat dalam buku. Berturutan, dia boleh walaupun dia 2 kalimah kan ataupun lebih, dia boleh juga berturutan atau terpisah. Contoh yang pertama ni, dia dalam keadaan berturutan. Jadi, ad-darul akhirah. Ad-darul akhirah, nampak dia sama. Di sini ada alif lam. Sebelahnya pun yang mengikut tu pun ada alif lam. Maknanya makrifah sama. Makrifah, bentuk lah kita kata bentuk. Bentuk. Am ataupun khas. Kemudian baris. Baris akhir dia sama. Dhamma, dia pun dhamma. Macam tu. Baris akhir pun sama. Check. Ni bentuk. Lepas tu dia apa lagi? Kita boleh kata. Jantina. Okey, jantina. Jantina sini. Sini apa? Lelaki. Laki, perempuan. Puan. Dia jamak taksir. Kalau dar ni tak silap saya jamak taksir. Jamak Satu, taksir. satu. Dia satu. Kalau banyak diar. Dia perempuan. Tapi perkataan ni asal-asal dia memang perempuan. Maksudnya perkataan tu sendiri. The word itself. Jadi jantina dia. Rumah, negeri. Kalau dia kata rumah ke, negeri ke, bandar ke, benda-benda macam tu selalunya perempuan. Kota, ni memang dia akan menjadi perempuan. Isim yang tu jadi perempuan. Kemudian lagi satu apa? Bilangan. Bilangan 1. 1. Bilangan dia 1, sini pun 1. Negeri, jadi kita buat apa? Tambah yang. Negeri yang kemudian. Macam tu. Tu senang lah. Okay, sekarang kita tengok azabun azibun ni. Ni zal, satu lagi Allah. Azabun azimun. Jadi terjemahan kita terus, kalau kita tak tahu pun perkataan tu maksud dia apa, kita taruh yang je dulu. Tu tahu dia sifat. Lepas tu ada juga bantuan dekat bawah ni. Lapisan ketiga, sifat. Siksaan yang dahsyat. Macam tu. Boleh Makcik? Makcik boleh follow? Saya kat sini azabun azim. Okey?
Okey, azwajum mutahhara. Begitu juga Pasangan-pasangan yang mutahharatun. yang disucikan. Ada tambah yang. Ni dah buatlah, kita dah buat, kita bubuh dalam kurungan menunjukkan itu penambahan dari segi nahu. Pasangan-pasangan disucikan. Sama tak jantina ni? Sama sebab ini azwajun dia dah jadi jamak. Betul. Alhamdulillah. Tu pelajaran semalam. Pelajaran semalam. Sebab dia jamak taksir. Jamak taksir semua perempuan. Jamak taksir ni perempuan. Walaupun tak nampak pun tamar buta. Dia jamak taksir, dia tak ikut kita. Tak ikut cakap kita. Dia ikut yang Quran. Arab kata. Dia tak ikut orang Melayu kata. Apa tu ada dalam jadual. Betul juga. Mutahharatun. Jadi yang ni mengikut. Yang ni ada. Memang ada tamar buta. Macam tu. Okey. Lagi. As-siratal mustaqimah. Perhatikan. Jalan Dia itu meniru alif lam. yang Alif lam. Makrifah. Situ pun makrifah. Ini fathah. Sini pun fathah. Ini singular satu. Dan mustaqim pun satu. Jadi jalan yang lurus. Tambahan dia apa? Yang. Ini semua yang kita jumpa ni berturutan. Samanan qalilan. Katakan kita tak tahu maksud samanan, kita tak tahu qalilan, tapi at the same tapi pada masa yang sama kita ni boleh dah kenal yang ini kita Yang. tambah yang. Jadi itu yang kita belajar ni modul 1 ni kita belajar ni. Kita tak apa kalau tak ingat kosakata. Sebab perkataan Arab tu dalam Quran tu dia tak lari mana. Yang itu-itulah juga. Tapi kita nahu ni. Betul Mak Ji Ketawa Mak Ji dengar. Ya betul. Quran tu perkataan yang itu juga. Alau ayat tu lah juga sampai kiamat nanti. Cuma kita ni lah. Sekarang kalau dia macam ni, rupa dia begini. Ini fathatin. Ini pun fathatin. Maknanya ni nakira, ini pun nakira. Ini dia isim lengkap kan dua-dua. Apa nak buat? Tambah. Ini satu, bilangan satu. Sini pun satu. Jadi tambah yang. Itu je kita buat. Jadi kalau terjemahan, saya tak tahulah perkataan ni. Kita kata je samanan yang qalilan. Macam tu je dulu. Kita dapat dia punya konsep tu. Kan? Sesekali kita akan jumpa perkataan yang perkataan tu dalam bahasa kita pun kita dah guna. Itulah kita punya ni. Kita punya kelebihan tu. Allahirrahmanirrahimi. Jadi dia boleh jadi dua. Lebih daripada dua pun ada. Ni dalam hal ni 3 perkataan lah. Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahimi. Jadi dia ni sifat. Perhatikan apa yang sama. Ini makrifah, sini pun makrifah, sini pun makrifah. Ini baris kasrah, di sini pun baris kasrah, di sini pun baris kasrah. Maknanya kalau ini majrur, ini pun majrur, ini pun majrur. Jadi apa nak buat? Tambahlah. Tambah yang Allah, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kalau tak tahu Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim. Macam itulah. Jangan letak dan. Dia tak ada dan. Dia satu frasa. Jadi maknanya frasa dia tu, cerita dia yang ni. Jadi ini adalah sifat kepada Allah. Begitu juga ni, dia sifat kepada Allah. Tapi dia bukan, dia tak boleh kita kata dia ada dan. Jangan tambah-tambah dan tu. Tak ada. Lagi satu, dia boleh juga berjauhan. Maknanya terpisah. Dia tak semestinya dekat. Sifat ni dia tak semestinya dekat. Itu yang kita kena tahu tu tadi. Saya harap perkara macam ni beritahu Kak Siti Nazra dan juga siapa-siapa yang macam terwanda. Kenapa kita kena tahu marfu', mansub, majrur tu? Ini antara cerita dia. Kenapa sebab dia. Okay, contoh macam ayat ni. Balaun mir rabbikum azimun. Jadi kalau kita bertahu perkataan sahaja, terjemahan kita ialah boleh jadi kita kata ujian, sebuah ujian daripada Tuhan bagi kamu yang dahsyat. Jadi ataupun dikata tapi azim, katakan dia tak tahu maksud dahsyat ni kan, tapi tahu dah Allahul Aliyul Azim, dalam ayat kursi dah selalu baca, kita tahu, kita kata mulia.
Betul tak? Kita terjemahkan agung. Katakan kita terjemah agung. Agung. Jadi kita akan faham kita ialah ayat ni ujian daripada Tuhan bagi kamu yang agung. Maknanya agung ni siapa? Allah. 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 Rabbikum. Bila kata Rabbikum tu salah lah. Kita dah salah terjemah. Sedangkan cerita dia tentang bala'un azimun. Besar. Dalika bala'un azimun min rabbikum. Dia sepatutnya macam tu. Tapi boleh je Allah buat. Dia letak kat ujung. Jauh. Ada kalanya line kedua. Macam itulah. Kita kena tengok semua tu. Dia tak boleh. Kalau dia sifat kepada Rabb, dia mesti baris kasrah. Dan dia mesti dalam bentuk makrifah. Sebab frasa yang ni dalam bentuk makrifah. Macam tu. Tapi sekarang dia bentuk nakirah. Dia check dengan siapa? Dia dengan bala'un. Jadi terjemahan agung salah lah. Tak sesuai lah kat situ. Mestilah terjemahan yang sesuai ialah dahsyat ataupun besar. Besar boleh. Besar tu neutral. Ujian yang besar. Jadi macam tu. Tapi kalau suruh mafhum, pergi mafhumkan Tuhan pula yang besar, sama juga salah. Ini belajar nahu. Ustazah ya, kalau nak mudahkan ya, untuk kita mudah lah kan. Kalau kita ambil min rabbikum tu, jar majrur tu, lengkap tu kita ke belakang kan. Kita azimun, azimin tu kita ke depan kan. Kita nampak sifat dia kan. Nampak sifat dia kan. Untuk kita mafhumkan kan. Untuk kita faham ya, betul. Tapi kita kan nak bukan tetapi sebagai tambahan yang kita punya modul ni ataupun kita punya tujuan utama kita nak faham yang dalam Quran. Jadi nak ceritanya ada kalanya sifat ni, frasa sifat tak semestinya berturutan. Dia boleh jadi jauh sikit. Jadi kat situlah kita kena macam lebih peka kepada baris tu. Ya? Jadi dia ujian daripada siapa. Jadi kalau kita nak berhenti kan, kita tak boleh berhenti hanya kerana dari segi wakaf lah. Hanya kerana perkataan ni macam kita kata kita tahu. Kalau dari segi belajar tajwid kadang-kadang boleh, tak apa kalau dia baris depan kita boleh mulakan. Tapi kat sini tak boleh berhenti kat sini. Tak boleh berhenti kat situ. Tapi ada orang berhenti juga. Bala umir rabbikum. Azimun. Katalah ayat ni memang end. Dah end. Ni the end of ayat. Tapi ada kalanya dia bukan berada pada hujung ayat. Macam contoh dalam ayat 70 tu. Tapi tak apalah tu. Yang penting sekarang kita kenal apa ni? Kita dah kenal frasa sifat. Okey Alhamdulillah. Senang tak nak kenal? Nak kenal Buat masa ni nampaklah yang ni. Jangan kalau dah belajar ni, saya dah tahu ni, berhenti pula, jangan lagi. Belum boleh berhenti sampai bila pun Quran ni ada je depth dia tu kan. Okey, ada soalan ke ni? Ada orang kata lebih tenang, alhamdulillah. Okey. Nak ada soalan? Baik. Okey. Sekarang kalau kita dah kenal frasa sifat, kita pergi pula kepada frasa nama. Frasa nama ni tricky sikit. Tapi insya-Allah orang putih kata once you seen it, you cannot unsee it. Jadi kita buat kita buat tengok macam mana. Frasa nama dia sebab namanya frasa, dia tetap merujuk kepada suatu perkara walaupun ada dua kalimah atau lebih. Jadi frasa nama makcik dia yang sebelah kiri okey. Frasa nama ataupun tarkib idhafi. Dia terdiri, kita ambil yang basic dulu, terdiri daripada dua kalimah. Jadi kalimah awal tu dipanggil sebagai mudhaf. Mudhaf. Mungkin lama lah belajar. Saya akui, masa saya belajar ni, benda ni lama, antara perkara yang lama sangat saya nak nampak. Tapi bila saya dah mengajar ni, jadi kita tahu kesusahan tu kenapa dia orang tak nampak. Ni saya buat macam inilah saya dengan Cik Kap. Kita come up with, dia sebenarnya kena dalam table ni. So cuba perhatikan kalau boleh jangan berkelip. Mana boleh kan? Kau buat silap mata ni boleh tengok kat sini. Baik. Dia ada dua kalimah. Okey, kita ambil yang basic, ada dua kalimah.
Jadi kalimah awal tu terdiri, dinamakan dia mudhaf. Betul. Dan kalimah akhir nama dia mudhafun ilaih. Itu yang kita dapat MIL. Kebanyakan daripada kita MIL ni terus nampak mother-in-law. Okey, boleh untuk ingat. Tak apa kalau tak ingat, tak ingatkan nama dia dalam bahasa Arab, tapi ingat function dia tu. Maknanya dia ni kalau kita jumpa dalam mushaf kita tu ada MIL, maknanya dalam terjemahan kita kena tambah daripada, iaitu dia ni min ni. Kita tambah dalam terjemahan. Fi ataupun li. Tengok kesesuaian pada perkataan. Jadi apa dia mudhaf? Kalimah awal. Kita pergi kepada yang kedua tu. Kalimah awal ni mestilah isim cacat. Maknanya dia tiada tanwin, tiada juga alif lam. Ataupun tiada alif lam ataupun tiada tanwin lah, isim cacat. Maknanya kalau dia tak boleh nama orang, nama tempat tu memang biasanya tak jadilah isim cacat. Contoh perkataan dia kitab. Kitab. Kalau kita nampak dia kitabun, ni lengkap. Kalau kita nampak dia ada kita nampak ada alif lam, maknanya isim lengkap juga. Alif lam, al-kitabu. Tak kisahlah baris ya, dia tak kisah baris. Al-kitaba ke, al-kitabi ke, ataupun kitabun ke, kitaban ke, kitabin, itu semua isim lengkap. Tetapi kita lihat dia tak ada alif lam. Kemudian dia tidak ada juga tanwin. Maknanya ini ada, bukan katabah, kitab juga. Kitab juga. Kitabu atau kitabah maknanya dia cacat. Atau kitabi maknanya dia cacat. Jadi bila cacat, ceritanya kalau cacat perlukan sesuatu untuk bersandar, tempat untuk bersandar. Jadi dia akan datang sebelum, dia mesti depan dia tu, dia isim cacat. Jadi dia perlukan isim majrur yang lengkap. Isim yang lengkap tu sama ada isim tu tanwin, ada tanwin, ataupun dia lengkap disebabkan itu alif lam, ataupun dia lengkap disebabkan itu dhamir. Ni semua isim lengkap ni, isim makrifah ataupun isim mabni lain. Isim mabni lain ni kita kena refer masa kita belajar tentang isim nakirah, kata nama am dan kata nama khas tu. Allazi, zalika, tu semua isim yang lengkap. Dia dikatakan majrur kenapa? Sebab tempat dia ni kitab ni. Contohnya kita ambil lah kitabullahi. Dia mesti majrur ni. Macam kita nak tahu dia tu frasa nama, isim mestilah yang dia tempat dia bersandar tu dah jadi majrur. Mana asal dia bukan majrur, tapi disebabkan awak nak bersandar, isim cacat nak bersandar, dia perlukan apa? Dia perlukan min, fi atau li. Itulah huruf jar ni lah yang menyebabkan isim lengkap yang selepas itu menjadi baris kasrah, menjadi majrur. Macam tu kita boleh kenal, oh dia maknanya dia ni satu perkataan. Dia cerita berasal apa ni? Kitabullahi, maknanya kitab, mana yang paling sesuai kita nak tambah? Daripada ke, pada ke? Okey, kalau kita tambah fi, contohnya, kita tambah min, maksud dia apa? Terjemahan dia? Kitab daripada Allah. Apa dia kitab daripada Allah? Al-Quran. Itu maksud dia satu benda, tapi terdiri daripada dua kalimah. Itu maksudnya tadi tu. Kalau kita kata kitab, kalau kita tukar, kita cakap filah. Kitab fi. Mengenai, di dalam Allah. Apa maksud dia? Tak faham. Kita apa? Salah. Tak salah. 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 Fi tidak Salah ada juga. di situ. Salah lah. Tapi kalau dalam benda lain, maknanya kita boleh maksudkan kitab mengenai tauhid. Betul tak? Kitab tentang Allah. Macam katalah kitab, kalau kita tukarlah daripada ni. Kitab pada, maknanya kitabu fillah. Katakan kitabun fillah. Dia berarti kitab tauhid lah.
Betul tak? Cerita tentang Allah ni. Tak boleh. Okey, yang paling sesuai inilah daripada. Daripada. Okey, kalau saya kata Kitabut Tauhid, tu yang mana paling sesuai? Kitabu, lepas tu dia punya mudhafun ilaih dia ialah at-tauhid. Ni mana paling sesuai? Daripada ke, pada ke, bagi? Kitabu fi tauhid. Ni kat sini sesuai fi lah. Kitab dalam tauhid, kitab tentang tauhid. Ada tauhid. Okey, kalau saya kata Kitabul Ustaz. Kitab li. Ya, Kitab ni li. Kitab bagi ustaz. Ustaz. Kitab kepunyaan ustaz. Inilah yang li ni yang menyebabkan baris kasrah. Okey, baca cerita dia kan. Lagi satu kita nak faham konsep dia ni. Tak nampak? Tak nampak. Min fili tu memang tak ada. Tapi dia tu dalam secara andaian. Jadi sebab tu yang ini jadi majrur, ni jadi majrur, ni jadi majrur. Dalam bahasa kita tak ada baris-baris ni. Yang kita di sekarang nak tengok Quran. Baris tu yang menentukan dia tu frasa nama. Cerita dia satu. Macam tu. Tapi penambahan tu memang leceh sikit bagi mereka yang baru belajar ni kan. Memang rasa macam leceh lah. Tapi cerita dia macam ni. Kalau saya boleh buat perumpamaan ni, sebenarnya kita dah selalu guna. Cuma kita tak perasan je. Contoh perkataan macam ni, fadlullahi. Tapi yang saya nak cerita tu perkataan yang lagi selalu kita sebut ialah Rasulullahi. Kan? Ish. Rasulullahi. Okey. Bila sebut Rasulullahi, maksud dia siapa? Rasul bagi Allah, which means jadi dia akan merujuk satu perkara, iaitu Nabi SAW ke utusan daripada Allah. Kalau kita terjemah utusan daripada Allah, tengok konteks lah pula kan. Terus kita terjemah utusan daripada Allah. Ataupun kalau kita tak terjemah macam tu, maknanya kita dah tahu dah siapa yang dimaksudkan. Muhammadun. Satu je rujukannya tu satu. Kalau Abdullah, macam mana kita terjemah? Hamba bagi Allah. Seorang hamba bagi Allah. Jadi hamba Allah itulah sebenarnya yang ni. Hamba bagi Allah itu. Jadi hamba Allah. Selalu kita dah guna pun. Kita selalu buat macam tu je. Hamba Allah. Nak merujuk kita lah tu. Kalau kita nak sedekah RM1 tu. Hamba Allah. Saya. Segan. Gila. Hamba tak ada duit. Banyak. Hamba Allah. Kan? Jadi ingat ni perkara biasa. Sebenarnya dia ni mudhafun ilaih. Jadi kalau kita nak tengok, dia ni mesti berturutan pula. Dia tak macam sifat tadi boleh jadi jauh. Tapi dia mesti berturutan. Dan baris dia yang ini je. Yang kedua ni mesti majrur. Mudhafun ilaih. Selalu kadang-kadang saya buat analogi macam ni. Mudhafun ilaih ni macam kalau orang kata dia tak boleh ingat lah mudhafun ilaih tu. Saya kata mother-in-law. Mother-in-law. Yelah. Ni anak ni cacat. Menantu ni cacat, nak menumpang kasih. Bukanlah cacat anggota. Tapi belum pandai, serba-serbi. Menumpang kasih lah. Dia kekurangan. Jadi dia menumpang kasih dengan mother-in-law. So mother-in-law ni mesti isim lengkap. Maknanya dia dah jadi mother lah kan. Tak boleh lah nak jadi mother-in-law anak dara. Tak boleh. Tak ada maksud cerita macam tu. Jadi fadlullahi. Dia bolehlah dia menumpang. Jadi nak numpang tu tak ada bagi apa-apa. Kerja siang malam tolong Daripada. bagilah, buatkanlah sama, tengoklah yang sesuai. Min ke, fi ke, li. Kan? Macam tu. Itu sajalah andaian saya buat cerita sikit. Biar macam ingat. Macam tu. Kalau kebetulan tak nama dia tu mudhafun ilaih. Macam tu. Okey, baik.
Jadi yang ini kita sambung besok sebab rupanya dah pukul 12.05 ni contoh-contoh dan besok kita terus buat latihan. Okay. Okey Kita tengok contoh, kita baca je contoh ni. Jadi kalau ghamaratil mauti, kesengsaraan Kesengsaraan daripada kematian. Ya? bagi daripada kematian. Daripada Ya. min. Ah? Min. Bukan daripada yang Baca. Kriminal maut. Tak ada dia yang itu tak boleh pula dia cakap ada alif ta. Dia tak mau yang ini wamarat alif ni. amarat al-maut Kesengsaraan daripada kematian. Tapi dia tak macam sifat tadi, dia tak semestinya banyak, mesti banyak tak. Sebab cerita dia, fokus dia ghamarat tu. Benda yang satu, kesengsaraan. Ghairil maghdubi, bukan daripada Bukan daripada yang yang dimurkai. Qablika, sebelum daripada engkau. Nanti bila kita dah kenal, bila masuk modul 2 nanti kita akan belajar macam mana, bila yang kita boleh drop benda-benda ni semua daripada tu. Tapi memang kita dah faham dah maksud dia sebelum engkau tu kan, kita faham. Ni kita belajar nahwu kan, macam kena patah balik sikit. Tijaratuhum, perniagaan bagi mereka. Jadi fokus dia sebenarnya tijarah tu. Dia merujuk kepada perniagaan. Tapi perniagaan apa? Perniagaan siapa? Perniagaan mereka. Tambah bagi tu sebab dia ni mudhafun ilaih. Dia Ustazah, Ya? just one comment ya. Dari modul tu, I think recently kita belajar ayat kerajaan kan? Kerjaan. Okay, but anyway, dia lain daripada apa yang kita belajar dari modul 1 kan? Kalau Lain. dari modul 1, ayat yang ditambah tu dia like that lah. Tapi bila masuk dalam modul tu kita akan ubah dia, right? Betul. Betul. Thank you. Okay. Teacher, Ya saya. kata frasa kata nama ni kan bila jumpa domir dia tidak menjadi baris bawah tidak Domir tak. Tapi domir ni majrur. Kedudukan domir mudhafun ilaih semua majrur. Dia tak ada pula mudhafun ilaih yang marfu' ke mansub, tak ada. Itu yang saya rasa itu yang Kak Rosna maksudkan tu. Lain pula ni. Semalam home tu ada letak akan pula. Itu bukan, nanti belum. Untuk modul 1 belum masuk lagi. Itu memang dalam ayat. Ini kita tengok satu frasa je. Frasa memberi maksud satu benda. Okey, contohlah bahasa kita pula. Biasa macam kita kata, bezakan ni saya suka gunakan contoh ni. Okey, contoh baju sekolah. Contohnya. Baju sekolah. Ni mudhafun ilaih. Tapi kalau baju biru, frasa sifat. Jadi kalau tambah tu, baju yang biru. Ni baju li sekolah. Baju untuk pergi sekolah. Baju. Yelah. Baju dipakai untuk ke sekolah. Banyaklah cerita dia tu. Tak boleh kita cakap baju yang sekolah. Macam tu. Sebab baju tak pergi sekolah. Kan? Berarti baju tu boleh jadi biru. Ya, baju tu bersifat dia biru. Macam tu. Kalau kita nak faham lah konsep dia ni. Tapi dua-dua cerita pasal baju. Cerita pasal baju. Cuma yang ini dalam bentuk frasa nama. Manakala yang ini frasa sifat. Beza. Baju sekolah yang biru. Maknanya ada banyak lah pula. Ada dalam dia tu frasa nama. Kemudian campur lagi. Baju sekolah yang merah. Maknanya kalau ada yang biru ada yang merah ke? Macam tu. Ustazah, bagi mudhaf ilaih ni, huruf ja tu dia tersembunyi ke? Boleh kita kata macam itu ke? Ya, betul. Tak ada dalam, kita tak nampak pun. Tapi dalam bahasa Arab, nahwu dia tu sebenarnya ada. Itu yang menyebabkan dia tu majrur. Tapi bukan semua huruf jar. 3 je huruf jar tu. Kok mana pun kita belajar, 3 harfu jar ni. Dia tak pula tambah, saya nak tambah an boleh. Saya nak tukar, tak boleh. Bukan kerja kita tu. Maknanya yang ada tu
Itu je min fi'li. Ini undang-undang bahasa Arab. Jadi walaupun kalau apa mudhof ilaih itu dia mabni, dia mestilah majrur, Majrur. kasrah kan? Majrur. Majrur. Betul. Betul. Satu observation yang betul dan tepat dan yelah menariklah untuk orang lain pun bila dengar tu okey. Kadang-kadang saya terlupa nak caption macam tu kan. Alhamdulillah. Mithla qaulihim, ambil contoh. Maknanya dia boleh jadi dua mudhaf tu. Mudhaf ni pun mudhaf, ni mudhaf kepada him. Mithla ni pula mudhaf kepada qaulihim. Dia double. Jadi nampak kat sini mudhafun ilaih. Ni pun majrur, ini pun majrur. Inda rabbihim, ni selalu kita jumpa di sisi bagi Tuhan bagi mereka. Masa itulah terjemahan tu kena tambah je lah. Okey? Baik. Bukan sifat, dua mudhaf. Dua isim cacat. Ni isim cacat dia dua. Satu inda, satu rabbi. Jadi dia macam ni. Rabbi ni kita bezakan dengan warna. Okay. Rabbi ni satu frasa. Jadi rabbihim, Tuhan bagi mereka. Manakala bila dia jadi inda rabbihim ni satu lagi frasa. Mana bigger frasa lah. Jadi inda bersandar kepada rabbihim. Jadi rabbihim tu mudhafun ilaih dia. Manakala rabb ni tadi rabbihim ni dia ni pula warna hijau. Rabbi dia ni bersandar kepada him. Macam itulah dia maknanya berlapis-lapis. Ada kecil-kecil jadi besar. Yang atas semua macam tu juga. Okey, maknanya misla qaulihim ni yang besar. Ni satu frasa. Walaupun ada dua mudhaf kan, ada tiga kalimah lah. Misla qaulihim. Tapi dia bersandar kepada qaulihim. Misla bersandar kepada qaulihim. Qauli pula, qauli bersandar kepada him. Jadi dua-dua ni kena buat penambahan. Qauli ada tambah, sini pun ada tambah. Tu yang kita dapat seumpama dalam ucapan bagi mereka. Kan dua berbeza ni. Satu pakai fi, satu nak sini pakai fi. Yang kedua tu lebih sesuai gunakan Li. dalam ucapan bagi mereka. Tak apa. Saya rasa dia memang macam tu. Besok insya-Allah kita buat latihan, kita akan lebih jelas insya-Allah taala. Ya. Ni kita akan tengok latihan 11 ni besok. Baik. Bagi siapa yang nak cuba sendiri silakan. Buku dah ada pada masing-masing, boleh buat. Baiklah, kita setakat ni dulu. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa 'fu 'anna ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.